من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدانة البيت كان خدام البيت يسمون السدنة وكانت سدانة البيت شرفا عظيما لا يناله إلا الأكفاء من الأشراف والسادة. Sadanatul Bait. Sadanah maknanya apa ni, penjagaan Baitullah. Baitullah atau Kaabah yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu tentulah ada yang jaganya. Kita sini lah ni orang itu siap. Jadi siap yang jaga Baitullah ni ada orangnya. Siapa dia? Kata dia, kana khuddamul baiti yusammuna as-sadanah. Semua sekali khadam Baitullah atau penjaga Baitullah itu diberi nama sadanah. Dalam bahasa Arab panggil sadanah. Sadanah maknanya pengawal-pengawal ataupun penjaga Baitullah. Wa kanat sidanatul baiti syarafan aziman. Dan adalah penjagaan Baitullah itu sendiri merupakan satu kehormatan yang besar. Mana semua orang-orang Arab yang hari itu nak sangat kalau boleh beri ke dia jaga Baitullah. Baik pun sapu-sapuhnya, baik pun jaga sebagai penjagaannya dikira satu kehormatan kalau boleh dia jaga Baitullah. La yanaluhu illa al-akfa'u min al-ashraf was-sadah. Dia tidak dapat penjagaan ini kecuali hanya kepada orangnya akfa. Akfa yang pada kufun orang Melayu panggil kupu. Makna orangnya sebab jam-jam hari itu kalau nak kahwin kan, dia ni kupu ke tidak? Maknanya apa kita panggil? Serasi ke tidak? Serasi ada yang setara ke tidak? Jadi orang-orang yang rasi, orang-orang yang tinggi-tinggi daripada golongan syarif dan golongan sadah barulah boleh jaga Baitullah. Bukan sebagai orang nak jadi tok siap, dia bukan sebagai orang nak jadi penjaga Baitullah. Hanya diberi pada orang-orang ternama, pada orang benar-benar rasi dan benar-benar nasabah untuk duduk di Baitullah. وكانت القبيلة التي تسند إليها سدانة البيت هي سيدة القبائل وأشرفها وأعلاها. Kata dia adalah kabilah. Kabilah kita panggil kapung lah atau keturunan. Keturunan yang disandar kepada dia untuk menjaga Baitullah ini adalah dikira ketua kabilah dan orang yang paling tinggi dan paling dia. Orang yang nak jaga Baitullah ni orang Arab pilih pokok dia yang ternama dan terbaik, dia mempunyai jasa dalam hidup di muka dunia ni. Orang lagu tu lah baru diberi peluang jaga Baitullah. Ini cerita jamai gitu lagi. Wa kana sadanatul baiti hum hukamu Makkah ul amri fiha. Dan dia sendirinya penjaga Baitullah tu jugalah dikira apa ni, hukam Makkah, hakim Mekah ataupun kita panggil ketua-ketua negara. Ketua negara Mekah itulah juga orangnya yang menjaga Baitullah. Tiap-tiap orang yang diberi peluang jaga Baitullah zaman hari itu, orang itu jugalah dikira hakim Mekah ataupun ketua negeri Mekah sendiri, wa ulul amri fiha, dan orang yang bertanggungjawab dalam hal politik Mekah. Pendeknya, orang yang diberi peluang oleh orang Arab zaman hari itu jaga Baitullah, dialah apa Perdana Menterinya, dialah apa Menteri Mekah semua dia. Kira agung ada ni. Wa humul ladzina yamlikuna mafatihal Ka'bah, dan orang-orang ni jugalah yang memiliki anak kunci Ka'bah. Pintu Kaabah tidak boleh dipegang kunci dia tu kecuali orang yang jadi Perdana Menteri untuk jaga Mekah, dan dia bertanggungjawab hal politik negeri Mekah seluruhnya. Wa yatawallawna za'amat al-haji wa qiyadat an-nas fi ada'i min manasik, dan dia juga lah bertanggungjawab jadi za'im, jadi ketua bagi haji dan memimpin manusia dalam urusan busuk haji. Jadi bila boleh jaga Baitullah sesuatu tak, negeri Mekah pun dia dah tanggungjawab. Orang haji mari luar negeri ribu-ribu dia tanggungjawab. Dan masalah nak beragak di padang Arafah hari yang pertama, istiadat upacara mecah batu berapa nak di padang Arafah pun dialah semua sekali tanggungjawab. Sebab itulah bukan sebagai orang boleh jaga Baitullah. Pendeknya Mekah ni jadi dalam Menteri Mekah tu jadi nombor 2. Nombor yang pertamanya siapa dia yang jadi ketua Mekah, yang jaga Baitullah, dialah orang tanggungjawab seluruh negeri. Ini zaman-zaman hari itu belum pernah beranak lagi. Min ajli zalika kanat al-qaba'il allati nazalat di Makkah tatanafasu tanafusan shadidan fil wusul ila sadanatil bait.
Kerana inilah kata dia. Kerana jaga Kaabah, kerana menjaga Kaabah itu sendiri arti menjaga negara Medina, arti menjaga urusan haji, arti menjaga upacara haji, maka segala kabilah yang berhenti di Mekah, segala kabilah yang berkampung di Mekah berebut sungguh-sungguh, berlomba sungguh-sungguh untuk sampai pada jawatan Sadanatul Baik. Tiap-tiap kabilah Arab yang pergi ke Mekah juga, kira juga, usaha juga, biar boleh dia jaga Baitullah. Supaya dengan cara tu, boleh dia berlakulah segala urusan politiknya, segala urusan ekonominya, dan segala, apa namanya, taraf hidupnya, boleh dia berlaku. وَتُحَاوِلُ كُلُّ قَبِيلَةٍ أَنْ تَسْتَأْثِرَ دُونَ غَيْرِهَا بِهَذَا الشَّرَفِ الْعَظِيمِ. وَتُحَاوِلُ كُلُّ قَبِيلَةٍ, dan berusaha sungguh-sungguh tiap-tiap kabilah an tastaksira, untuk dia mengatasi duna ghairiha, tidak boleh orang lain, bihadza syarafil azim, dengan kehormatan yang besar. Tiap-tiap kabilah kempen sungguh-sungguh, berbelanja sungguh-sungguh, berapa lobby sungguh-sungguh untuk penjagaan Baitullah supaya boleh dia. Kalau boleh jangan beri kat orang lain. Wa kana as-sura'u min ajli dhalika da'iman bainal qabail. Dan Surah sama maknanya berembah. Surah perjuangan lah kita panggil. Perjuangan untuk ini adalah berterusan di kalangan kabilah-kabilah. Perjuangan untuk sapa kepada pangkat jaga Baitullah ni terus-menerus. Jangan untuk nenek sapa pada cucu pun, tiap-tiap kabilah Arab terus-menerus bekerja untuk dapat dia megang putih Baitullah dan untuk dapat dia jaga Baitullah. فَكُلُّ قَبِيلَةٍ تَغْلِبُ يَكُونُ لِأَشْرَافِهَا وَحْدَهُمْ حَقُّ السَّدَانَةِ. Oleh itu tiap-tiap kabilah yang boleh mengatasi kabilah lain, ketua-ketua dia sajalah berhak menjadi sadana, berhak menjadi tusia. Tiap-tiap kabilah yang menang perang menguasai Mekah, apakah ketua anak buah dia lah, ketua-ketua dia lah yang berhak jaga kabilah, menjaga Baitullah. Fala tazalu kadzalika hatta taghlibaha alaihi qabilatun ukhra. Hal ini berpanjang berarti tidak tak mari kabilah lain pula, mari puak Arab lain pula perang, kalau tu kau ni pula jadi jaga begitu. Itu hormatan. Tu bangka entahlah kerana Baitullah tu bekas tangan tok nenek dia ke Nabi Ibrahim kau Kaabah sendiri itu menjadi kehormatan orang Arab seluruh. Kau kerana Kaabah sendiri itu menjadi tumpuan orang Arab yang menyebabkan ekonomi dan nama pun jadi naik. Allah alam lah. Walau bagaimanapun, jahil-jahil orang Arab hari itu pun, semua pakat bergurau belakang nak jaga Baitullah bekas tangan. Itu nenek Allah Ibrahim AS. وكان بنو إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام هم الذين تولوا سدانة البيت بعد أبيه. Kata dia, dan adalah anak cucu Nabi Ismail bin Ibrahim. Anak cucu Nabi Ismail, ya, dia menjadi anak Nabi Ibrahim hari itu. Dialah satu masa hari itu tawallau sadanatul bait, yang mengetuai masalah menjaga Baitullah ba'da abihim, setelah kematian bapa mereka, setelah kematian Ibrahim turun Nabi Ismail, kematian Nabi Ismail kan, bila mati Nabi Ismail kan, boleh kan anak-anak itu. Wa ma zalu yaqumuna biha hatta ghalabaha 'alayha akhwaluhum min qabilatil Jurhum. Dan keadaan penjagaan Baitullah ni turun-menurun pada anak cucu Nabi Ismail hingga siapa puak-puak Jurhum yang dikira akhwal ni mak saudara balik. Saudara balik pun. Jadi moga kita tahu hari itu Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim mari duduk di Mekah. Dia berkahwin dengan orang Arab daripada puak Jurhum. Jadi kira-kiranya anak Nabi Ismail ni dengan orang Jurhum ni pupulah dari dia. Jadi kata dia, mula-mula tak anak Nabi Ismail, pasaran, akhir sekalinya pupu dia hok balik Jurhum ni lawan pupu dia hok balik Nabi Ismail ni, menyebabkan akhirnya boleh pada Arab Jurhum jaga Baitullah. Puak-puak Nabi Ismail tersingkir. Fantaza'uha minhum, menyebabkan puak-puak pupu Nabi Ismail, pupu anak Nabi Ismail balik Jurhum ni gebuk jawatan jaga Baitullah tu daripada puak-puak Bani Ismail. Wastamarrat as-sadanatu fi Jurhum hina min ad-dahr. Dan berkekalalah jawatan jaga Baitullah ni duduk di tangan Jurhum hina min ad-dahr untuk satu tempoh tertentu. Berapa puluh, berapa ratus tahun tidak disebut di sini. Hatta ghayyaru wa badalu fi sya'ir al-haji, hingga siapa-siapa kau pikap bila dia naik tinggi-tinggi harta kau banyak kerana tumpuan ekonomi orang pada Mekah belakang, akhir sekali orang ni dah jadi ni mabuk dah, mabuk duit, mabuk pangkat, mabuk ekonomi, maka mula dah kacau dah.
Ghayyaru mengubah wa badalu menukar ganti fi sya'ail haji dalam masalah syiar-syiar haji. Tawaf pun dia tukar misalnya, wukuf dia tukar misalnya, banyak benda-benda syiar haji dia ubah. Kenapa dia berasa dia gaduhkan? Wa tagaw wa baghaw 'ala an-nas. Wa tagaw dia orang jadi tagut, wa baghaw jadi burah 'ala an-nas manusia. Kacau pun ada kayu dah. Wa afsadu fi ardil haram, dan mula buat kayu dalam bumi haram. Fasallallahu alaihim qabilatan ukhra tusamma Khuza'ah. Akhir sekali mari puak lain pula namanya Khuza'ah. Jadi dulu pada Khuza'ah Jurhum. Dulu pada Jurhum tu puak Nabi Ismail. Nabi Ismail daripada orang Iraq kahwin dengan puak Jurhum. Akhir sekali puak Jurhum yang ambil jawatan itu daripada sepupu dia Bani Ismail. Lepas tu dengan sebab puak Jurhum ni kayu, mari pula Allah Taala lepas mari pula orang lain namanya Khuza'ah. Faghalabuhum ala sadanatil bait, menyebabkan puak Khuza'ah ini mengatasi puak Jurhum untuk mengawal Baitullahil Azim. Wa tawallau dunahum amra Makkah, dan orang ni pula tawallau ini mewilayah, bukan pada batali. Tawallau maknanya memerintah dunahum, tidak puak Jurhum amra Makkah, urusan politik Mekah. Falamma ra'at qabilatu Jurhum annaha ghulibat ala amriha 'amidu ila kulli ma uhdiya ila al-Ka'bati min nafaiha. Setelah puak Jurhum yang dulu yang menguasai Mekah ni berasa bahawa dia nak Allah dah sekarang, dia pilih di puak Khuza'ah, annaha ghulibat ala amriha, bahawa puak Jurhum ni telah diatasi oleh orang lain di atas urusan Mekah. 'Amidu ila kulli ma uhdiya ila al-Ka'bati min nafais. Maka itu pun amidu maknanya pergi turun rumah 7 bulan pada semua hadiah-hadiah orang kepada Kaabah min nafais, daripada segala harta-harta yang mahal-mahal. Dia orang hari itu dengan orang lain serupalah. Sebab kita mari lagi malam-malam agak waktu pergi 10 bulan tabung. Ini hadiah untuk masjid, hadiah untuk apa. Yang hari itu gitu juga. Orang di Mekah tu bawa barang. Hadiah ke apa dia? Hadiah ke Mekah. Hadiah Baitullah. Sikit lagi kita akan jumpa. Setengah tu hadiah pedang waktu comel hok dia sekarang tu beri kat Kaabah. Setengah tu titik, setengah tu batu, setengah ban. Jadi bila puak Jurhum yang dulu duduk jaga Baitullah ni berasa dah bahawa puak Khuza'ah nak benar perayaan tadi dia pun tak ada lah buka pintu Kaabah tu kan. Maka sebanyak mana hadiah orang beratus-ratus tahun jamin hari tu orang barang-barang orang hadiah pada Kaabah tu dia kutip ambil. Dia kutip ambil lagu mana? Fa alqauha fi bi'ti Samsan. Ambil tahu dah lagu Samsan tu. Ambil hadiah botol banyak tahu kat lagu kamu. Thumma radamul bi'a, kemudian kamu Baitullah. Apa ni lagu Samsan? Fatamasuha, kamu hingga siapa tak tahu mana dah lagu ni. Wa akhfau ma'alimaha, dan mereka sembunyikan segala tanda-tanda lagu. Mana kalau tanda seperti kata blindes lagu aku dia kutip pecah habis. Gapo lagi wape aku dia kutip pecah habis. Segala timbul gapo dia kutip pecah habis. Hingga siapa dia kamu orang kedia mari Khuza'ah mari tak tahu duduk mana lagu Samsan. Tak tahu di mana lagu Samsan. Dia buat kena di puak Jurhum kerana nak malu pasal Jurhum ni, apa ni pasal Khuza'ah ni, lawan dia siapa ada sendiri. Summa kharaju min Makkah muhajirin fil ardi. Akhir sekali tu dah kamu lagu Samsan apa sekali akak pukul kambak kau. Lagi kena gila lah. Mari-mari Khuza'ah tengok dia tak habis cakunya. Orang tak ada sarang habuk dah. Lepas tu barang-barang habis. Kena ada ability itu. Dia telah gozam Zamzam. Dia duduk mana dah. Sepuluh putih tak tinggal tanah raya itu. Dia jumpa mari kutip bakar. Dia minyak bensin. Dia asap. Tik bakar. Mari-mari jumpa. Tengok barang kosong. Bensin lagu tu lah. Jamin jahiliah hari jumpa. Pak bila masa pun. Wastamarat Khuza'atu dahran tawilan wa hiya taqumu ala sadantil bait. Kata dia, dan berterusanlah kabilah Khuza'ah ni pula dalam masa yang begitu lama untuk menjaga untuk menjadi apa namanya pengawal Baitullah. Jadi bila kabilah Jurhum lari daripada situ, mari Khuza'ah ni jagalah Baitullah pula lama. Wa tatawalla syu'unal hukmi fi Makkah, dan dia jugalah mengurus hak ehwal politik di negeri Mekah. Hatta taqalat minha ila qabilati Quraisy, duduk bini beratus tahun hingga sampai marilah pada puak Quraisy pula. Allah Khuza'ah pula mari Quraisy pula. Quraisy ni tok Nabi belaka ni. Mana dalam sejarah nabinya jumpa belaka tu. Khuza'ah pun kita jumpa, Quraisy kita jumpa, Khuza'ah pun kita jumpa, Jurhum pun jumpa, Nabi Ismail pun jumpa. Wa kanat Quraisyun ashrafal qaba'il fi Makkah. Kata dia Quraisy ini dikira kabilah yang paling baik dan paling mulia, dihormati di Mekah. Quraisy
Orang Arab juga. Sebagaimana Khuza'ah Arab juga. Jurhum pun Arab juga. Tapi dalam banyak-banyak kabilah Arab, Quraisy adalah kabilah yang ternama dan terbaik. Kalau orang Melayu tak pakai ku yang keturunan suku lah gampang-gampang. Wa'laha nasaban, dan nasab yang paling tinggi. Li'annaha min wuldi Ismail bin Ibrahim. Li'annaha min wuldi. Kalau waladi mana anak, wuldi ni anak buah. Li'annaha min wuldi Ismail bin Ibrahim. Kalau dia ni daripada anak buah Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kana awwala man tawalla dhalika min Quraisy Qusay bin Kilab. Dan orang yang pertama menjaga Baitullah daripada puak-puak Quraisy ini ialah orang yang bernama Qusay bin Kilab. Qusay anak Kilab ialah gubernur Mekah yang pertama atau perdana menteri Mekah yang pertama daripada keturunan Quraisy. Ia sebelum pada ni dijaga oleh Khuza'ah, dan belum pada Khuza'ah dijaga oleh Jurhum, belum pada Jurhum dijaga oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Ahadu ajdadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qusay sendiri itu adalah satu-satunya tok nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekalian dia nak Qusay bin Kilab tok Nabi ni, orang yang dikira orang yang pertama jaga negeri Mekah ni, siapa dia? Silih dia. Wa yaquluna inna Qusayyan kana qad mata abuhu wa huwa safi. Kata dia, orang-orang kata lagi sejarah tak dapat ada sanadan dia. Tapi orang-orang kata Qusay ni waktu dia kecil hari itu ayah dia mati ketika dia kecil. Qusay Kilab mati itu Qusay ni kecil lagi. Tengok dia berapa nama dia. Qusay bin Kilab. Kilab makna dia ani-ani. Dia berapa nama orang ani-ani. Beranak berapa nama ani. Bukan ani seekor duk 4-5 ekor ani atas nama soleh. Dia ni kawan setia bagi orang Arab. Orang duduk negeri pada pasir, orang duduk lautan, kepada ni lah, babi mari pun dia saluk, orang mari pun dia saluk. Jadi ni dia kawan setia bagi dia. Jadi dengan sebab dia sayang doa pada anak dia, maka harapkan anak dia jadi ni esok untuk jaga kampung. Itu dia. Allah. Kata dia Qusay sendiri ni waktu Kilab ayah dia mati dia kecil lagi. Bila ayah dia mati ketika dia kecil, mak dia ni fatazawwajat ummuhu rajulan akhar yusamma Rabi'ah bin Haram. Maka mak dia pun kahwinlah dengan tok lelaki lain. Tok lelaki nama dia Rabi'ah bin Haram. Rabi'ah bin Haram. Rabi'ah tu tak apa dah, Rabi' tu maknanya musim bunga. Haram tu halal. Anak dia bernama Haram. Tidak halal, tak haram. Dia ikut melitah gitu dia bernama. Dan jahil semua itu. Wa kana Rabi'atu min qabilati Qudah. Rabi'ah sendiri ni pak diri bagi Qusay ni. Rabi'ah sendiri ni Arab kabilah Qudah. Apa ni Rabi'ah dari Arab turunan Qudah. Wa kana Qudah taskunu 'inda hudud Syam. Qudah sendiri ni pula negeri dia mana? Di sempadan Syam. Syam ni hak dia dipanggil Suria, Palestin, Lebanon ni orang panggil Syam. Yang mereka so negeri Lebanon, Palestin, Suria, Jordan. Ni semua ni sebuah negeri yang hari itu namanya Syam. Dia jadi banyak di sana apa? Banyak ni kita tahu semua negeri Arab dalam Islam ni akhir sekali dia dijaga oleh orang Turki. Kan? Mula-mula lepas Nabi Khalifah Pak, kepada Khalifah marilah puak-puak Umayyah, Bani Umayyah orang panggil. Lebih kurang 70 tahun Bani Umayyah di kana, mari puak-puak Bani Abbasiyah lebih kurang 700 tahun. Lepas tu betul kau pakai tengok-tengok salju yang tak berapa sekali. Akhir sekalinya Utsmani saja. Utsmani ni orang Turki. Turki kita panggil di Istanbul. Jam hari tu Quran kita baca ni cak di Turki. Teh kita minum jam hari tu mari daripada Turki apa semua sekali. Akhir sekali raja Turki nama dia Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid jadi raja Turki hak paling akhir sekali ni. Ketika tu Yahudi duk kalut nak Palestin. Kerana Palestin negeri-negeri tu diserang hebat oleh orang kerajaan Eropah ketika tu panggil Perang Salib. Yang menyebabkan berlaku peperangan di antara timbul hak nama Salahuddin, timbul nama General Lord Allenby apa semua sekali, layan Had of the Lion apa semua sekali. Ini semua cerita masyhur berlaku. Jadi ketika tu Yahudi nak mari duduk semua di Palestin. Hidup dengan Sultan Abdul Hamid nak beri piti juta-juta pound sterling supaya mu terima piti ni dah segala hutang mu di luar negeri, hutang mu luar negeri semua boleh bayar piti ni belaka. Syaratnya mu beri puas pada Yahudi balik semula pada Palestin. Sultan Abdul Hamid kata, "Tak.
Aku tidak akan cemarkan sejarah muka aku dan aku tidak menghitamkan sejarah Islam yang kembali pulangan Yahudi. Akhir sekalinya pakat di antara orang putih dengan Perancis, pakat dengan puak-puak Turki juga. Puak-puak Turki juga pakat dengan orang putih dengan Perancis. Kita nguling Sultan Abdul Hamid. Janjinya kalau ni, mung aku wepet negeri ni. Aku cari negeri 30 negeri aku cari buat Palestin, buat Lebanon, buat Jordan, buat Syria, kan menjadi raja sini. Kemudian jadi Pok tinggi Qusay hak nama Rabi'ah ni bukan orang Mekah. Negeri dia nya dekat dengan sempadan Syam. Oleh itu bila Pok tinggi Qusay ni berkahwin dengan Mok bagi Rabi'ah tadi, dia balik ke kapur dia. Buat balik bini Mok yang Qusay ni buat balik kapur dia di keadaan budak ni kecil lagi. Qusay ni hak nak cek. Hak jadi tok Nabi kecil lagi. Bila sampai sana celak-celak mata tu celak di negeri Pok tinggi dia tu. فأخذت معها ولدها قصي وظل قصي يعيش مع زوج أمه وهو يظنه أباه. Maka dia pun bila sudah berkahwin dengan Muk Qusay ni, dia ni bawa balik kapur dia. Qusay ni besar-besar tu dia sebab dia ni lepuk. Qusay ni anak tiri ni sebab pok tiri tu pasal jenis orang baik, dia besar yang siapa dia ada berasa ni lah pok dia nya. Muk dia pun tak royak, pok dia pun tak royak, orang kapur pun tak royak. Hatta kabura wa sara syabban. Hatta kabura wa sara syabban. Sampai budak ni besar dia jadi muda dah. Qusay ni besar panjang, orang panggil jadi muda remaja. Wa kana jaldan qawiyan syadid ashabahi bi abi. Betulnya Qusay ini budaknya jald. Jald makna kita panggil masa budak gagah, budak lu, budak qawiyan gagah syadid ashabahi bi abi. Apa ni, perawat tubuh dia, perawat muka dia serupa dengan ayah dia, bermula ayah dia. Ayah dia nama apa dia? Kilab. Yamtaz bi tulihi al-fari', mempunyai keistimewaan tubuh dia tinggi, kita panggil tinggi lampai kat ni. Mana Qusay ni orang tubuh tinggi lampai, wa 'adlihi al-maftul, dan adal maknanya ni apa orang panggil utut yang mana ni? Orang sarap maftul asal berpita mana orang nampak berpita kan orang tubuh nganduh tidak kata licin protein itu dah orang datang apa tahu kan nampak berhebih tubuh dia tu. Wa sya'ril qasinil kathib, dan bulu tubuh itu dengan baknya dengan sipu-sipunya kegagahan. Alladhi yamla'u sadrahu wa dhira'i wa saqai, yang memenuhi dada dia, memenuhi labu lengan dia, memenuhi betih pebulu, labu lengan, dada pebulu. Ini satu keistimewaan orang jantan yang pasal gagah. Jadi Qusay ni lagu tu. Tubuhnya tinggi, tubuhnya paksa malik utuh dia sipu malik. Kemudian buat menjadi pasito. Wa zaka yaumin kana Qusay yubari rafiqan lahu min quda'a kathiran bisihar. Satu hari Qusay ini bertanding dengan kawan dia puak-puak Quda'ah dalam anak panuk. Jadi satu harinya bertanding menembak dengan puak-puak gapo kita panggil anak tiri apa? Adik ipar. Puak tiri dia, anak buah puak tiri dia lah. Anak sekarang ni. Oh, betul. Itu tak boleh dalam lain ni cari buah balas semua yang buat anak tiri sekarang ni. Jadi satu hari Qusay ni anak tiri bagi Rabi'ah ni dah besar tak? Budak-budak badi bedah, badi kapus sekali. Kemudian farana bahu Qusay. Badi berlomba punya bola, tanding punya bertanding, akhir sekali Qusay menang. Qusay ni menang dalam anak panah pun dia pandang, target dia pun kena betul menang. Faltafal Quda'i wa sabba Qusayyan wa 'ayarahu. Akhir sekali hak Allah naik malu. Quda' hak malu ni naik malu pada hak menang. Lalu dia maki, dia kata wuduh pada Qusay. Wa qala ama ana laka an tarhala 'anna ayyuhal gharib. Kata dia, mu ni orang dagang. Mu ni orang jauh, orang dagang sini. Siapa bila kamu nak duduk sini? Bila kamu nak berambu daripada sini? Situ. Katanya budak kampung buat ciri. Bila nak berambu daripada sini? Kalau kata kamu nak balik ke Terengganu bila? Nak balik Pahang bila? Mu ni bukan ke sini. Jadi bila begitu, izhab ila qaumika fa'arif man abuk. Balik kampung cari pok duduk mana? Ajak pok mari sini. Katanya budak kampung ni kepada Qusay.
Jadi tu kali yang pertama Qusay dengar bahawa orang kata ke dia ni suruh balik kampung. Balik kampung gua dia ada bahasa di kampung ni tu ayah dia. Fa asrat hadhil kalimatu ta'thiran shadidan fi nafsi Qusay. Maka perkataan tadi memberi kesan. Maka memberi kesanlah kata-kata tadi sungguh-sungguh mendalam dalam jiwa Qusay. Qusay bila orang mendalam dalam jiwa Qusay. Qusay bila orang hamba dia balik kampung pun semua sekali menyebabkan dia tengok-tengok bingung. Lagu mana aku ni hamba balik kampung gua ni dah kampung aku nya. Fa zahaba min fawhi ila ummi. Lalu dia pun ambil bau, ambil anak pun lari balik rumah terus. Fasa ila balik dia pun ngamuk. Fasa alahala ditanya mu. Man abi? Mau ayah hamba siapa dia tak mau? Situ mula bau tanya, bau kira nak cari ayah. Siapa dia ayah hamba mu? Dia pun ceritalah tadi yang membalung orang tu suruh hamba balik kampung cari pok. Jadi siapa dia sebenar ayah saya mau? Qalat Abu Rabi'ah bin Haram. Ayah Abu Rabi'ah lah. Tuk laki. Apa pok ciri budak ni? Kata ayah tu Rabi'ah lah. Qala la, tidak, laisa Rabi'ah, Rabi'ah bukan ayah saya. Qalat wa man adraka an Rabi'ah laisa abaka? Jawab mak dia, siapa dia wayak kamu bawa Rabi'ah tu pok ciri mu tu bukan pokmu sebenar. Fakalaha Qusayyun ma kana bainahu wa bain rafiqil Qubran. Maka dia pun cerita gini yang menyebabkan tahulah dia bahawa pok dia bukan Rabi'ah. Macam Rabi'ah ni pok ciri dia dengan pok ciri dia baik orangnya, maka tak timbul masalah. Fahazinat izalika huznan shadidan. Maka menyebabkan mak dia dirusi, duka cita sungguh-sungguh. Kalau budak ni besar panjang dah, siapa tanya dia nak tupai anak dia, tiba-tiba anak dia cari ayah dia pula. Sudah dibalik kampung padahal aku katanya mak dia. Wa qalat lahu wa hiya tughalibu dumu'an. Lalu mak dia pun katalah pada anak dia Qusay, di samping tughalibu dumu'ah, tikatunya dia sedang berlawan dengan air mata pula. Mana mak dia wayak tu ni kada air mata pun mulai dah mata dah tergenai dah, hidung mulai beringu dah, dan suara pun mulai paras bok dah. Bila begitulah dia duk wayak pada anak dia. Dia kata mana? Anta wallahi ya bunayya akramu minhu abad. Lalu mak dia wayak betul lah. Dia kata, demi Allah, mu ni anak aku, wahai anakku, lebih belia daripada pok tirim dari segi pok. Pokmu ni orang belia sangat, lebih belia lagi daripada pokmu pada Rabi'ah. Pok Rabi'ah ni pok tiri. Sebab tu kalau layannya dia padamu tidak begitu karam pun, dah sabar nama dia pok tiri. Dari segi pakak dan rejak ayahmu, sebenarnya lebih belia lagi. Abuka, ayahmu sebenarnya aku nak ayat dengar balik. Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah Al-Qurashi. Mak dia rayak setih baris. Pok tu, pah tu sampai pada Kinanah. Pok menamakan dia Kilab. Tu menamakan apa? Murrah. Pok mu lagi namakan apa? Nama Ka'b. Tok mu lagi nama Lu'ay. Tok mu lagi nama Ghalib. Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah Al-Qurashi. Berapa tu? Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah. 8 titik dia boleh banyak. 8 titik. Arab 2000 tahun lagi tu tak ada baca, tak menulis, tapi dia boleh ingat titik baris tu ni. Tu orang Tino yang baru. Kalau dapur si amalan tu boleh royak itu. Sebab itulah Arab ni dari zina ni, maknanya dia zina ni bagainya sangat-sangat dijaga. Sudahlah zina tu haram Islam pun haram. Arab sendiri hak bahasa dulu dijaga. Dia memang takut jejak itu lagi. Wa nasabuka yang tahi ila Ismail. Bila siapa ke-8 titik, dia kata gini awak. Mu ni bapa tu saya. Ni Nabi Ismail. Ismail hak panggil Nabi tu dia. Tapi dia tak boleh wayak lebih pada tu sekarang dia sekarang dia tahu. Wa qaumuka bi Makkah 'inda al-Baitul Haram. Anak buahmu duduk Mekah ni. Duduk Mekah di Baitullah kata dia. Anak buahmu tadi. Wa akhuka hunaka Zuhrah bin Kilab sayyidun bi qaumi. Adik-beradikmu ada lagi di Mekah. Dia namanya Kilab. Apa ni Zuhrah bin Kilab. Apa ni? Pokmu nama apa dia? Tak dia? Qusay bin Kilab. Qusay ni ada adik-beradik namanya Zuhrah bin Kilab. Sayyidun fi qaumi. Kata kakakmu, abangmu ni ketua dalam kampung ni. Qala Qusay, fa wallahi la uqimu ha huna abadan. Qusay dia dengar gitu, so dah lapok ni pok diri,
Pos benar duduk di Mekah, bakar tok sai, jaga negeri Mekah. Oh kata dia hamba tak tidur, maaf hamba tak duduk dekat pun ni. Wala arda li nafsi an akuna nazilan ala ghairi ahli. Dan aku tidak rela, hamba tidak rela hamba ni jadi menyusahkan orang yang bukan anak buah hamba sendiri. Hamba duduk sini nampak yang menyusahkan. Pak tinggi dia. Tak apalah, hamba mulai daripada hari ni, hamba akan pindah ke Kulkar balik. Mak dah duduk tapi hamba nak pergi. Baiklah. Wa kharaja Qusayyun ma'al hujjaj min Quda'ah yabghi arda Makkah. Maka Qusay mulai daripada hari itu cari orang nak pergi ke Mekah, lalu orang haji. Bunyi khabar siapa dia nak pergi Mekah ambil haji, dia tunggu punggu. Dia tunggu dia kata. Falamma wasala ilaiha zahaba ila akhihi Zuhrah bin Kilab. Tunggu orang haji nak pergi Mekah, siapa di Mekah? Mula dia cari adik-beradik dia. Hak muk dia ayat tadi namanya Zuhrah bin Kilab. Cari di Mekah mana orang yang nama Zuhrah bin Kilab cari. Wa kana qad kabira wa zahra wasaruhu. Dan Zahrah ni betul Zahrah ni hak jantan. Kita kan Zahrah ni puan. Zahrah ni lelaki. Bila siapa di Mekah jumpa dengan Zahrah. Dan Zahrah tua dah ketika tu. Tua abal daripada abal dia ni. Wa zahra wasaruhu. Dan mata dia pun tak nampak dah. Tua mata tak nampak dah. Fahayyahu Qusayyun. Maka Qusay cari jumpa. Beri salam dah. Kita kata assalamualaikum lah gamuk kan. Ikutnya dia tidak panggil assalamualaikum, dia panggil hayyakallah ataupun an'im sabahan macam-macam lah. Ahlan wa sahlan. Jadi Qusay ni pergi jumpa dengan abang dia Zahrah tua mata tak nampak dah. Beri salam. Thumma sa'alahu man anta. Bila beri salam ke orang tua ni, orang tua jawab salam, lepas tanya kata dia siapa awak ni mari ni? Mata tak nampak siapa dia tanya, siapa dia awak yang mari ni? Qala Qusay, jawabnya Qusay, ana akhuka Qusay bin Kilab. Kata aku ni adikmu, namanya Qusay bin Kilab. Pada hisab suka. Menyebabkan Zuhrah kejut dia setelahnya apa ni kawan dia mati dah kokongnya sebab bakal terlupa tak tahu duduk mana dengan adik dia ni. Bila mari-mari wayak ni adik dan ni apa yang nama Qusay hak duduk jauh ni kejut. Wa qala inna Qusayyan hunalika ma'a ummi. Kata dia katanya abang hak tua ni dia kata Qusay duduk ngamuk dia dah ni dekat Masam ni. Mana ada Qusay di Mekah ni? Adik aku betul lah ada tapi Qusay dia ada sini duduk duduk di jauh ni. Tadi dia. Apa yang sini? Yar'a ibla Quda'ata fi ardh Syam. Kata dia adik aku duduk dengan mak dia renung, duk ambil upah jaga perol muku bawang kata dia. Kata dia duduk. Ni buah kecil hati belakang ni. Duk rok dengan perol muku bawang di Syam. Fata'athara Qusayyun wa ghalabathu 'aina kata dia. Perkataan balik tadi menyebabkan dia apa orang panggil? Kedua hati pasal duk wayak adik dia duk jauh sedangkan dia sendiri dah adiknya pada duk wayak pula hidup nerok menjaga kami dia orang denung dari muka bawah denung faqala wa huwa muhtaniqun bi dubu'ihi kata dia lalu dia pun kata sepatah lagi dia keadaan dia muhtaniq man tercekik-cekik sebab kita panggil sebab air mata putubik nak bercakap tak hidup kerana kecil hati abang tak ingat abang tak kenal dia dan abang duk kata tak tahu dia balik. Dia kata kana zalika wa huwa tiflun saghirun la yudriku. Kata dia waktu Qusay duduk dengan waktu dia kecil dia tak tahu apa sekarang. Amma al-ana faqad aqala wa mayyaz. Ada pun Qusay dah ni besar panjang dah reti mikir dah reti dah cuma cuci dah wa arafa ma kana bi jahilan wa adraka ma kana anhu ghafilan. Dia reti dah benda hak dia tak reti selama ini, dia reti dah barang hak dia tak tahu selama ini. Hak dia jahil selama kena indah tidak dah, hak dia lalas selama kena indah tidak dah. Katanya Qusay, adik ni kata pada abang keadaan abang tua tak apa-apa. Bila dia kata begitu fa bersama Zuhrah ibtisamatul mustar. Maka mulalah Zuhrah ni takut ni senyum. Tapi senyum pun senyum tak apa yakin lagi. Mati kau budak ni adik aku ni ke siapa dia. Wa qala inni la'arifu fika sawtakila. Kata dia gini. Aku boleh terima mu ni adik aku kerana suara mu ni suara ayahmu. Suara mu ni menurut suara ayahmu. Kila. Walakinni uridu an atabayyana. Tak apa dari segi suara aku boleh terima dah bahawa mu ni adik aku kerana suara mu dengan suara ayahmu serupa. Tapi mari dekat. Mari dekat aku nak cek molek. Udnu minni, mari dekat. Padana minhu Qusayyun. Maka Qusay pergi apa dengan abang dia. Faja'ala yatahassasuhu biyadayhi. Maka mulalah abang hak tak dapat mata ni rasa tubuh. Wa yatalammas mawadi'a asy-sya'ri min sadrihi wa yadayhi wa rijlaihi. Dia rasa tu mana? Rasa dada. Tengok bulu ke tidak dada. Wa yadayhi lah bulungan. Dia rasa lah bulungan bulu ke tidak. Wa rijlaihi rasa lah betul bulu ke tidak.
Falamma tabayyat lahu simatun nasabi fi akhi. Setelah jelas bagi kakak hok tak nampak mata ni, tanda-tanda bahawa budak ni ada hubungan cukup dengan titi bagi dengan dia. Fa hafi farahin waqtiba. Lalu dia merau. Dia merau ni keadaan gemerah, dia suka. Anta wallahi akhi, kata dia, wallah sah dah adik aku semati tadi. Sah dah mengenai adik aku semati. Anta Qusay bin Kilab. Memanglah betul Qusay bin Kilab adik aku. Laqad araftu fika as-sawta wash-shabaha. Sesungguhnya aku kenal suaramu dan apa ni, bentuk tubuh. Suaramu pun suara ayahmu, bulu-bulu tubuh ni pun mendorong ayahmu, dah kata dia. Yadhummuhu ila sadrihi wa yuqabbilu. Lalu dia pun ambil pauk dekat dada dan dekat dan cium dia. Kita buat. Dan setahun 2 tahun kamu ayat aku dah cerita. Satu hari untuk bomu daripada Pasir Putih. Dia mari 2 orang. Mari rumah kamu. Kecek. Dia marinya suruh hamba bercakap dalam parlimen. Supaya kerajaan rizak panuh sekian-sekian banyak untuk buat tanah pokok-pokok yang dikira ubat. Kok cukur, jeringa, setulian, bomi, kan orang Melayu duduk ubat apa semua sekali tu. Lalu jadi tak ada ni, kok tebal habis dalam hutan tu kan. Sedangkan barang ni barang dia untuk bomo saja sangat barang ni. Berapa banyak nama-nama dia sebut apa tulis hari tu ni. Punya bomi, pedam ke apa. Ada nama pelik-pelik lah. Jadi barang dia tak ada. Jadi bukit habis ku tebal. Jadi bila metok kerajaan Rizal. Lepas tu duduk makan nasi ke apa. Akad nasi. Faham? Jadi dia kata ustaz ni orang mana? Ustaz ni orang mana? Jadi Amba jawab ke dia. Amba kata Pulang ni pulang Melaka. Kapur ni pulang Melaka. Tu Amba nama Raja Banyak. Dia Raja Mamak. Banyak-banyak ni tidak nama orang Kelantan. Orang Kelantan tak ada sebutan Banyak. Tapi tu Amba nama Raja Banyak. Awak tahu tak? Pulang ni pulang Melaka. Boleh jadi zaman hari tu sungai pulang Melaka ni sungai dalam. Perahu beda besar-besar mari. Boleh jadi hok mari Melaka mana pun masuk sini. Jual budu, jual belah. Gamuknya bit. Dia duduk minum. Lama-lama mau tu bit nasi. Orang lain pasal yang berlaku dia duduk. Duduk minum. Kata apa tu? Mama dia suka passion untuk bawa motor makan nasi gitu. Nasi dia kena minum dulu. Sudah makan nasi berapa dia kata gini. Tu ustaz mari tak dia. Sebab lagu tu. Tu ustaz mari. Tu Raja Banyak mari. Tengok tak. Orangnya depan. Lengan bulu. Lengan bulu, dada bulu. Dia kata dia tu. Dia tengok tubuh hamba betul. Ya. Tu ustaz mari tak dia. Hamba betul tanya banyak cara mana dia mari. Tapi dia kata tu ustaz mari orang depan. Tubuh bulu. Tengok cakap. Kata dia, hamba kata. Ya dah kata. Yang mari tu nenek hamba katanya mikul lembing aja. Dia tu pukul air jatuh hamba tangguh dah. Betul kena tu kata. Jadi tu bomo tu. Bila dia ni asal tu pun rasa ampun. Dia tanya adik aku dah kata. Adik aku nunggu ayahmu sorong, nunggu ayahmu tubuh ayahmu dia kata. Allahu akbar. Baik. Wa'asha Qusay di Makkah. Qusay dan bacaannya Qusay terkait sama apa ni alam sama apa namanya. Macam ni apa. Wa'asha Qusay di Makkah dan hiduplah Qusay di Mekah. Jadi sekali ni Qusay sampai Mekah jumpa dengan abang dia, maka dia meneruskan sejarah hidup dia di Mekah. Wa amtaza fiha bi khuluqihi wa aqli wa maru'atihi. Dia terkenal Qusay ni orang yang pandai mondek, cerdik orangnya dan ada jenis orang ni ada maru'ah, ada muka kami. Fa'ala sya'nuhu bainar rijal, menyebabkan taraf dia ni ternama di kalangan orang-orang lain. Sya'nuhu man taraf dia, sebutan dia tinggi di kalangan orang lain. Wa 'azuma syarafuhu, dan kehormatan dia besar. Wa za'asituhu, dan nama dia pun berkembang luas oleh dia sekarang. Wa kana syarifa Makkah wa salin al-bait fi dhalika al-hin rajulun min Khuza'ah yusamma Hulail bin Hubsiyah. Kata dia ketika tunya orang yang jaga Mekahnya, kita panggil negeri Mekah ketika tunya, dan hak jaga Baitullah ketika tu ialah orang daripada puak Khuza'ah lagi, nama dia Hulail bin Hubsiyah. Tengok cari nama orang berapa tahun di Amerika. Nama tu rekod.
Hulail bin Hubasyah ni jami-jami orang tu lagi. Tapi nama tu Paslanda ni pun boleh disebut lagi. Wa kana lahu ibnatun tusamma Hubba. Hulail yang jadi ketua Mekah, kita panggil menteri Mekah ketika tu ada anak puas orang namanya Hubba. Hubbun makna kasih. Hubba ni kita panggil apa? Sayang. Nama anak dia ni sayang. Hubba. Fakhatabaha ilaihi Qusay fazawwajahu iyyah. Akhir sekalinya Qusay ni dipindah anak ketua Mekah tu nama Hubba ni dan kahwin lagi. Jadi menyebabkan Qusay ni berkahwin dah dengan anak raja Mekah. Wa arafa Hulail Qusay bin Kilab. Hulail tua ni pula kenal lah Qusay bin Kilab ni siapa dia menantu dia ni. Fa'udiba bi rajulati wa khuluqihi, maka dia pun naik kagum dengan kelakiannya, dengan perangai dia. Wa ahabbahu hubban syadidan, dan tua ni sayang pada menantu ni sayang sungguh-sungguh. Wa anzalahu min nafsi man waladihi, dan dia beri tempat pada menantu ni betul-betul serupa dengan tempat anak dia sendiri. Falamma khudira Hulailun, setelah Hulail dekat nak mati, awsa bi wilayatil baiti wal qiyam bi amri Makkah ila Qusay bin Kilab. Bila tua dekat nak mati, dia pesanlah pada wasi-wasi menteri-menteri dia supaya urusan Mekah, urusan Baitullah diserah pada menantu dia. Walaupun anak-anak dia ada, tapi diserah pada menantu. Wa bidzalika intaqalat as-salamatu wal wilayatu min qabilati Husain bin Quraish. Dan mula daripada situlah berpindah tangan penjagaan Baitullah daripada puak Husain pergi pada puak Qusay. Dan sebab Qusay ni kabilah Quraisy, maka alfinya berpindah daripada puak-puak Khuza'ah daripada Quraisy. Yang start mulanya ialah Qusay. Fama zalat biha hatta ba'atha Allah fiha rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka terus menerus kau apun jawatan menjaga Baitullah ni berpindah daripada Khuza'ah pergi Quraisy, pasoran berti-berti suk ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar, liyuzhirahu 'ala din kulli, tujuannya supaya nak cari caping, nak sungguh agama sebenar ni latah naik seluruhnya. Kerana agama ni melalui Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ni orangnya anak buah Raja Mekah, iaitu Qusay namanya. Walamma tawalla Qusay amra Makkah jama'a fiha ma tafarraqa min butun Quraisy. Setelah Qusay ni menguasai negeri Mekah, bila Qusay menjadi menteri Mekah, Raja Mekah, jama'a fiha ma tafarraqa min butun Quraisy. Maka perkara yang dia buat ialah dia kumpul, dia panggil habis banyak mana anak buah Quraisy yang duduk merata-rata. Wa qasama lahum fiha manasilahum, dan dia bagi rumah-rumah Mekah ni untuk puak-puak dia, untuk puak-puak Quraisy. Fanazala ba'dhum fi bitahi Makkah wa suhuliha, setengah tu ada duduk di lembah, ada setengah duduk di padang, macam-macam biasalah buat rumah situ, buat rumah sini. Yang pentingnya semua pakat mari duduk di Mekah belaka, kerana Raja Mekah lah ni puak-puak kita wa nazala ba'dhum fi sawahiliha wa 'aliha, setengah tu buat rumah di daratan sikit, setengah tu ada atas gaung sikit. Wa bana ila jiwaril baiti daran wasi'atan sammaha daran nadwah, dan Qusay lah orang yang pertama buat parlimen. Dia lah orang yang pertama buat bangunan yang dikira tempat masyarakat. Kalau kita panggil parlimen, kalau Dewan Undangan Negeri ke, mula dibuat oleh Qusay bin Kilab, apa dituk bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waja'alaha nadiyan lahu wa liqaumihi, dan Darun Nadwah, dipanggil Darun Nadwah ni lah, kita panggil parlimen dia ni, menjadi nadi, menjadi kelab untuk dia dan untuk anak buah dia, yajtami'una biha fi masarratihim wa ahsanihim. Di sana orang ni berhimpun untuk masa dia gembira, masa duka cita, masa nak perang, masa berapa pun urusinlah, masa suka hilang, nak menikah, kahwin, nak macam doa pun putusinlah, nak sembelih berapa, nak macam doa bila pun semuanya dekat masyarakat Darun Nadwah ni lah. Yatabadaluna ar-ra'ya fi syu'unihim wa ahwalihim. Di Darun Nadwah ni lah orang ni berhimpun untuk tukar fikiran dan hak ehwal hidup mereka. Wa yatashawaruna fi umur al-harbi was-silmi. Di sanalah mereka bersyarat, baik itu masalah perang, masalah damai, was-sulhi yang untuk nak baik, wal qisam untuk nak bala, was-siwaj untuk nak bini, wa talaq untuk nak bercerai, was-safari untuk nak berjalan jauh, wa iqamati untuk nak berumah tangga. Wa yuqimuna fiha al-wala'im wal hafalat. Di rumah tu lah tempat nak baca doa, tempat nak berwah, berapa pun situ belaka. Wa yubrimuna al-uqud wal mu'ahadat. Dari situ juga tempat buat surat perjanjian, berapa pun situ belaka. Betul-betul lah dia ni merupakan pejabat besar, ataupun kita panggil dewan. Dewan pun dewan undangan kaum kafir. Wa ma kana yahdutsu min amrin bi Quraisy illa wa darun nadwati makan. Tidak berlaku sebagai perkara dalam masyarakat Quraisy
Kecuali gak Darun Nadwah dah tepat buat putusannya. Wa Qusayyun wa sahibur ra'i wal masywarah. Qusay dia pengurusi. Nak bini beranak pun Qusay lah apa jadi pengurusi masyarakat. Nak bercerai pun Qusay lah jadi tok hakimnya. Nak perang pun dia lah jadi penglima perang. Nak apa pun Qusay lah tok nabi lah orangnya. Dan sini tu lebihnya. Kok yang jaga air mung, kok jaga makanan mung, kok jaga rumah. Kok jaga rumah kalau dia panggil portfolio kat portfolio al-hijabah. Kok yang jaga rumah dia panggil al-hijabah. Portfolio jawatan. Kok jaga air orang Mekah, orang Arab mari nak ambil haji dia jamu airnya. Mung nama dia as-siqayah. Kok dia jaga makan minum duduk Mekah nak ambil haji nak balik rumah pergi tak ada gapo dia panggil ar-rifadah. Oh jaga Baitullah sendiri nak berkelambu kau nak pasal nak putih kau dia panggil al-hijabah. Semua tu dibagi portfolio tanggungjawab masing-masing oleh pusat yang belakang. Lo ni kita kata orang putih buat portfolio tiga orang. Tapi sebab kita tak tahu secara sendiri kita sendiri, maka sekarang kita istilah Arab ni keadaan dia jahil itu pun pandai dah buat parlimen dan pandai dah menentukan tugas-tugas pada anak murid sendiri. Izkan jami'an yusjudillunahu wa yuhibbunahu. Semua orang pakat sayang kepada Qusay, dia pakat hormat pada Qusay, wa yatayammanuna bi ra'yihi fil umuri kulliha, dan orang semua Arabnya mencari berkat dalam pemikir Qusay. Waktu tuan tanya Qusay, lain pada dia cerdik, nak cari berkat dapat daripada Qusay. Ketika tu Nabi Muhammad SAW tidak beranuk lagi, tapi nak wayak ni geliga kepala orang ni ada kegeligaan dia tu, kecerdikan dia ada kepala.